Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma an-nafi'a wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan liulil albab ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri rahmat dan nikmat kepada kita. Boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian terhadap ilmu pengetahuan. Utamanya perjumpaan kita malam ini akan sambung pengajian kita tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mentafsirkan akan kalam Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, sebagaimana yang kita itu berjumpa beberapa kali daripada hari-hari yang telah lepas. Itu adalah anugerah daripada Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Mudah-mudahan kita terasalah di hati kata Allah Subhanahu wa ta'ala masih hendak baik kepada kita. Jangan lupa kita duduk di dalam majlis ilmu menututi ilmu pengetahuan. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan ikhlaskan hati supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada bala petaka dan akak daripada kita, keluarga kita, saudara kita, ahli kampung kita, negara kita, iaitu al-wabak yang tersebar pada masa yang kita duduk ini. Ini adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya.
supaya nakwi kita itu tetap dengan dia. Jangan terlupa Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam masa kita senang ataupun kita susah. Terutama masa kita susah ni hendaklah kita rapat dengan Tuhan dan hendaklah kita itu berasa di hati kata dia itu ada kuasa nak akaknya bala petaka daripada kita. Cuma kita hendaklah gantung dia tu dengan dia tu betul dan kena. InsyaAllah pada malam ini kita nak mari sambung pula lah, iaitu ayat yang kita telah baca dah, iaitu daripada suratul Ghafir. Suratul Ghafir. Jadi malam ni sebagaimana perjanjianlah kita nak hubung penafsiran kita pada ayat yang ke-34. Kita boleh ambil Al-Quranul Karim, tengok belah-belah, serta kita tadabburkan isi kandungnya, dan akan dengar malam ini beberapa tokoh-tokoh ulama al-Islam yang nak berikan penerangan, penjelasan kepada kita terhadap ayat yang kita berjanji tadi. Jadi ayat yang ke-34 ni ya ada lagi lah kaitan yang rapat dengan ayat-ayat yang sebelum daripada tu, iaitu ayat 33, 32, 31, 30, 29 dan 28. Terus pergi sampakah ayat 28. Makna kata ayat yang ke-34 ni seorang yang beriman di kalangan kaum keluarga Firaun lagi lah duk mengingati Firaun dan kaum dia tentang nak memberhentikan Firaun itu jadi melampau sampai ke nak bunuhnya seorang iaitu Nabi dan Rasul kena kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia duk mengingati, senantiasa duk mengingati, seolah kata nak sejuklah akan Firaun dan orang-orang yang duduk bawah kereta dia daripada kaum-kaum dia. Mana kata pengikut-pengikut dia nak dengar perkara yang molek. Sebab tu mulut kita ni hendaklah kita menjadi sebagai penawar untuk menjadi manfaat bagi diri kita sendiri utamanya, dan menjadi manfaat kepada manusia dengan cara seluruhnya. Setelah daripada ya duk royak mari beberapa perkara lah. Kata, "Hei Firaun, apakah mu nak bunuh seorang yang dia itu duk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tak sah bunuhlah dia kerana kita ni ada penuh dah di tangi segala-gala nikmat, apa kita terlupa. Dan aku ni takut satu hari ya Allah Subhanahu wa taala murka di atas puak kita. Jadi pia pula nak tolong, siapa pula nak mempertahan." Beberapa perkara nasihat-nasihat yang seorang yang beriman dengan Nabi Musa alaihi salam dia itu nasihat kepada Firaun dan kaumnya. Setelah daripada dia nasihat tu, sebut juga oleh ahli Firaun ini, orang yang beriman ini, dia kata gano, dia nak mengingati kata puak kita ni, sebelum daripada datang seorang rasul ini, ada dah Nabi belum daripada ni mari di sini. Duduk di Mesir ni, hak kita duk kecek ni mana negara Mesir lah. Belum daripada ni mari dah Nabi. Namanya sebagaimana lagi nak sebut di dalam ayat yang ke-34 ni. Ia kata, "Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu
man huwa musrifun murtab. Itu ayat yang pertama yang kita nak masuk bicara pada malam ini. Maksudnya, tengok maksud sepatah lalu dulu, dia kata, dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf, seolah kata dia mengingati, kata Nabi Yusuf ini telah datang kepada kamu. Kamu di situ dengan cara maksud iaitu ahli Mesir lah. Dahulu, mari dah dulu tu, dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kerasulannya. Nak tunjuk kata dia itu adalah rasul juga. Belum daripada Musa alaihissalam. Maka kamu tetap juga dalam keraguan mengenai apa yang disampaikan kepada kamu. Puakmu ni juga tak berjuru sungguhlah. Masa Yusuf mari dulu, puakmu pun tak percaya juga. Ni mari Musa nak buat pula perangai hak tula tu lah. Seolah begitulah kalau bahasa kita kan. Sehingga apabila ia mati, duk dalam keadaan kerah pedah, kerah perut tu, dalam keadaan tu orang Mesir zaman tu nah. Sehingga matinya Yusuf alaihissalam. Kamu berkata, setelah pada Nabi Yusuf mati, maka puak Mesir itu kata kan, Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul. Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Seolah kata mung biasa berlafad dah dulu, dah mendahului di atas ilmu Tuhan tu. Kata apabila Yusuf mati ni, tak mari dah lah Nabi ataupun Rasul lepas daripada tu. Tu. Demikian, mana tertolak daripada gapo tak kecik lagu tu. Demikianlah Allah menyesat sesiapa yang melampaui derhaka, lagi dia tu ragu kepercayaan terhadap balasan Tuhan. Balas itulah kalau orang tidak ada akhirat, tidak ada Tuhan, tidak adanya iman yang sebenar, perangai balas ning lah. Tak lagi. Itu maksud dengan secara sepatah lalu daripada ayat yang ke-34 daripada suratu Ghafir. Jadi kita nak tengok tafsir yang diberikan oleh beberapa orang ulama di sinilah. Nah, ulama kita ni dia duk beri sokmo kepada kita akan penafsiran tak sabar situ. Ia kata, kemudian berkata seorang yang beriman. Kemudian berkata seorang yang beriman di kalangan orang yang beriman dengan Nabi Musa dulu. Pia. Klik pada ayat yang ke-28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Klik situ. Tu kena kepada walaqad ja. Perkataan dia ni hak Tuhan royak ni akan perkataan dia hak dia royak. Tuhan hikayat seolah kata Tuhan ambil perkataan dia ni sebut balik. Nak orang kemudian ni iaitu kita ni umat Nabi Muhammad SAW boleh ambil pengertian, ambil pengajaran. Dia katakan kata ni untuk nak beri amaran kepada kaum dia. Gapo? Seolah kata nak beri pengingatan semula lah kepada kaum dia tu. Macam mana pula mung duk jadi PA gitu lalu ni. Jadi teruk berdoa dah lah. Siapa kan nak turut Firaun tak tahu kata akal duk di mana dah. Tak ada mikir sikit pun. Cuba guna akal sikit. Jangan duk lepas, duk gitu saja. Gerak sikitlah akal ni. Jangan duk dengar Firaun dan tutup mata, tutup telinga, tutup pandangan. Tak boleh lagu tu. Seolah gitu. Ya duk kata lah. Tu. Lalu dia kata, walaqad ja'akum, dan sesungguhnya telah datang akan kamu oleh Yusufu. Yusuf tu jadi fa'il lah. Kum depan tu, kaf ming tu makna maf'ulun bih depan. Muqaddam. Pia tu. Walaqad ja'akum Yusufu tu siapa?
Katanya ahli tafsir, yakni ahlal Misr. Puak-puak Mesir. Puak-puak Mesir lah. Kata gana, min qablu bil bayyinat. Sebelum daripada tu. Min qablu, sebelum daripada. Yakni sebelum daripada Musa. Katanya As-Suddi, Ismail ibn Suddi. Di dalam tafsirnya, iaitu dia kata, qablu di situ makna sebelum daripada Musa alaihissalam. Sesungguhnya datang kepada kamu wahai ahli Mesir, belum daripada ni. Nah, belum daripada Musa nak mari ni, Yusuf mari dah. Seolah gitu. Nak royak mengingat tu, tak khabar nampak ni. Tu, seolah kata nak pengingatan. Muqatil dia kata, seorang mukminun min ali Fir'aun ini, ia beri pengingatan supaya nak mikir. Ni penting ni. Terkadang kita ni kecek di mulut, kecek gigi tu ya. Akan tetapi orang dengar tu tak boleh mikir daripada hak kita kecek. Terkadang sedap ya kecek. Pasih molek, tak ada jadi, gagak ke gapo dak. Akan tetapi orang hak dengar ni tak ada boleh ambil pengajaran. Tak ada boleh ambil mikir. Tak ada boleh ambil pengingatan. Tak. Ada pun hak ni nak royak supaya nak mikir. Ni masalah satu lagi ni. Terutama kita kalau jadi pemimpin, jadi ketua, tiap-tiap ketua, tak kira lah. Ketua masyarakat, ketua dalam umum sendiri, ketua kampung, ketua negara, ketua gapo, ia kena ada perkataan umpama ni. Sekurang-kurangnya kita tawak kerja dengan tangan kita, kita suruh anak tangan kita, kaki tangan kita sebagai anak-anak hak kita pera ni. Anak koli lah maksudnya, ataupun anak tangan tu maksud. Dia belakang buat kerja agak-tuga ni. Akan tetapi ni, mulut kita ni biar jadi penawar sikit. Nah, biar jadi penawar sikit, barulah kita itu kekalkan nikmat. Barulah kita itu nikmat hak Tuhan duk dengan kita, hak duk dengan kita, hak Tuhan beri tu ia akan kekal. Kalau kita tak gunanya lidah kita, kena jadi molek tu, terkadang Tuhan tarik balik. Terkadang kita tengok orang yang jadi pemimpin besar-besar guna bahasa dengan anak-anak tangan dia hak bawah daripada dia dengan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tak sesuai, terutama kita orang beriman. Itu bukan. Ni kita tengok ni ketua ni. Ketua dalam keluarga nak menasihatkan kepada kaum hak ramai pula tu. Dan Fir'aun hak jadi ketua besar tu, mana kata dia nak nasihat juga. Tengok dia kecek. Sebab Muqatil kata, wa'adhahum liyatafakkaru. Nak pengingatan supaya mereka itu boleh fikir. Boleh ambil pengajaran. Tu gitu. Lalu, dia kata, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Dengan keterangan. Dengan apa? Dengan keterangan. Makna kata kita ni, yakni ala Fir'aun ni hak beriman ni, orang hak beriman di kalangan keluarga Fir'aun ni, dia royak kepada kaum dia tu, puak-puak dia tu kata, dulu ni Yusuf mari dah. Mari bawa apa? Bil bayyinat, bawa keterangan. Hak ni makna kata kelebihan. Rasul-rasul, nabi-nabi bawa keterangan. Keterangan daripada mana? Keterangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gapa? Ilmu pengetahuan. Bawa gapa? Bawa ilmu pengetahuan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap ummah tu nabi, tiap-tiap ummah tu Allah Taala bangkit rasul mari tu bawa ilmu pengetahuan supaya nak mengabdikan kita tahu kata kita ni hamba Tuhan tu Tuhan. Bagaimanakah kita nak jadi pemimpin, kita tak isikan dada kita, akal fikiran kita, pandangan kita dengan ilmu pengetahuan, ya tak boleh nak jadi. Nak jadi mulia macam mana, nak jadi lebih macam mana, nak jadi ke depan macam mana, nak jadi maju macam mana, kalaulah kita tak ada bawa bil bayyinat.
Pada mau kata nak buat kira lagu mana dengan rasul-rasul, nak buat kira lagu mana dengan nabi-nabi, dia ada mukjizat dan sebagainya. Itulah tempat yang kita kena buat qudwah. Buat tempat ikut dan turut, tempat ambil, buat contoh, tempat kita itu nak buat gantung, tempat kita nak tengok dia tu sebagai cuming. Supaya nak lebih, kita kena tengok orang lebih. Tak gitu kah? Kita nak diri kita hadap ke depan tinggi naik dengan keadaan kita itu tak ada lagi menzalimi siapa-siapa, kena tengok siapa, kena tengok orang lebih, jangan tengok orang tak lebih. Dalam masalah ilmu pengetahuan kena tengok orang lebih, dalam masalah pekerjaan hak molek-molek kena tengok orang lebih. Gini dah orang kita faham. Saya yakin kata gini, kenapa? Kerana benda tu tertunjuk mari. Mana kata tunjuk mari, itu apa kita tengok. Kita jadi imam masjid masalah, kita nak misal hak rap golek ke orang tu duk tengok, duk nampak. Dah mana? Yakni apabila ia ni jadi imam masjid, kalau cara mikir dia tu jadi cermelang, dia bersaing dengan demo tu, bersaing dengan demo ni, sama-sama imam dia, sama-sama dengan orang lebih, orang besar, ni ada orang kecek lah tu. Kecek kata, oh masjid tu cara sistem dia. Mana kata cara aturan dia tu. Masya Allah sungguh. Orang tak ada suami pun boleh masjid ni lah duk bantu. Orang pakai miskin, masjid ni lah duk bantu. Anak yatim, orang masjid ni lah duk bantu. Orang berapa tak cukup nak makan dan sebagainya, masjid ni lah bantu. Ada ngatu, ada dengan ni. Berasalah mana? Berasa kata dia nak pergi tengok. Berasa kata dia nak pergi cari ilmu pengetahuan tadi itu untuk mari nak membinakan masjid dia juga. Gitu tu makna kata cara mikir tu betul dah tu lah. Itu makna kata bil bayyinat. Lalu ini ni makna kata seorang hak nasihat kepada kaum dia dan Firaun tu dia kata walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat. Rasul dulu tu mari dah pia Yusuf alaihissalam mari bawa keterangan. Lah mana? Min qablu bil bayyinat. Gapo mana bayyinat di situ? Gapo mana bayyinat yang dikandaki di dalam ayat Quran ni? Katanya Muqatil, yakni keterangan penafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam terhadap raja mimpi. Raja mimpi kata aku nampak 7 ekor lembu yang gemuk tadi itu 7 ekor lembu yang gemuk. Kama dia dimakankan lembu tadi itu oleh lembu gemuk tu dimakankan oleh lembu yang kuruh. Masya-Allah. Ada dalam ayat Quran ni. Dalam surah Yusuf ayat ke-43 kita boleh balik di sana. Nampak tu tak? Boleh kita balik di sana. Nak ayat dengan cara ringkas. Lalu tak ada pia raja ni pun, lah nak tahu lah kata mimpi tu gapo maksud. Panggil segala-gala orang lah zaman dulu tu, zaman hak pesing kata raja hak pesing lah. Mana kata tak ada beriman dengan cara penuh-penuh dengan Islam ni. Cari tok nujungnya, cari tok tukar sihir tak sebagainya, ada berlaku lah nya bawa datang. Tak siapa boleh nak royak kata apakah maksud hak raja itu mimpi, tak kuasa. Lalu disyorkan oleh seorang, mana kata diisyarat, ditunjuk kata seorang raja, ada seorang hak pandai. Tapi duduk dalam penjara kita, duduk kena kurung. Duduk dalam penjara, duduk dalam gok lah pala sepetani enggak? Ya, raja tanya. Nama Yusuf dia kata. Raja kata, gini lah, dia ambil dia wari lah. Dia ambil dia waktu baik mari lah. Mari nak tengok kata gapo hak aku ni mimpi balah ning ni, tak pernah mimpi lah ning ni. Yusuf pun mari ngok tu baik marilah. Apabila tu baik mari ni Yusuf ya ada saudara dia, mana saudara seolah kata duk dalam penjara sekali. Dia kata raja, belum daripada hamba ni nak royak apa hak raja nampak terhadap dalam mimpi tadi itu, minta sekarang boleh ke tak? Ni makna kata orang tak lupa gu. Sifat hak molek belaka ni. Learning ke Allah. Nak sekadar maslahah. Apa makna maslahah? Makna kata boleh tinggal.
Tak kira lah pasal mana orang pun. Jadi habis kebaikan yang Islam kita ataupun agama yang dibawakan oleh para-para nabi, para-para anbiya dulu, rasul-rasul dulu bawa datang, tak ada. Yusuf kata, amma ni nak minta satu perkara. Raja kata, gapo nak minta? Aku boleh hui belaka, asalkan meroyak hak aku mimpi ke sudah. Dia kata, saudara aku bukan saudara seibu bapa, mana kahwin gulah. Saudara salah gitulah. Orang kenal dalam penjara Dia kata, lepas dulu tak apa, kita nak royak. Dia tak ada gapo, lepas tak apa sekali dengan dia. Lepas. Pak dia pun tak belah. Kata 7 ekor lembu yang kuruh makannya, 7 ekor lembu yang gemuk tu bukan kok mana dak. Jadi puak kita ni nak akan kena kemarah. 7 tahun dia kata. Sebab tu kita ni kena siap sendiri menanim molek. Dalam masa 7 tahun ni menanim molek. Kamari kita taruh hujan di molek. Takut ada satu masa nak jadi gapo jadi kemarah teruk, tak ada nak makan. Maka jadi gitu sungguh. Tu makna kata ilmu. Apa nama? Ilmu. Hak tu makna kata bil bayyinat. Dengan cara ringkas. Sebab kita nak masuk dalam apa nama kisah tu, kita kena pelaga klik pada kisah Nabi Yusuf lah. Alaihissalam dalam surah Yusuf tu. Banyak dah di kalangan ulama-ulama tempat kita duk suruh dan duk mengajar tiap-tiap lepas subuh tu ramai dah. Alhamdulillah tempat kita pakat duk ikuti. Ikut banyak lagi. Ngaji isi kandungan Al-Quranul Karim supaya boleh kita tahu kata apakah ya Allah Ta'ala itu nak royak kita. Kerana Tuhan tak ada niat apa yang khandak tak molek dengan kita ni, tidak sama sekali. Baik. Setelah daripada ia mengingati ni penting kata pengingatan. Penting sekali. Seolah kata terkadang orang kita ni yang makan cocoh kata. Dah itu, makan cocoh orang tu, makan cocoh orang ni, makan pang orang tu, makan pang orang ni. Sampai ke terlupa. Terlupa ke apa? Terlupa nikmat hak kita duk dapat. Manusia kita yang gitu sungguh. Kalau orang tak ada wik gapo ke dia, tak ada buat baik gapo dengan dia, tak ada beri maslahat apa ke dia, ya baik. Tapi hak yang duk bantukan dia, duk pasal kebaikan ke dia, jadi buat halabala gitu. Ni sebab tu ia kena mengingati. Ia kena mengingati lah ni. Ni pengingatan yang dapat manfaat. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Dengan apa? Dengan keterangan. Keterangan makna kan? Makna ilmu tentang masalah takbir, royak mimpi. Mimpi ni kita ingat, molek apabila kita mimpi, hendaklah kita itu kena royak, kena pilih orang juga. Jangan kita royak mimpi yang kita itu mimpi tak molek kepada orang hati tak molek dengan kita. Ia nak berlaku lagu lain. Ini dalam agama kita ya lari. Agama kita ya dia letakkan apa yang kata garis dalam masalah kita. Nak royak mimpi tu. Nak royak kepada orang-orang yang kita harap hati, kita kenalkan dia, dia kandak ki molek dengan kita. Okeylah, tak ada gapo lah. Dan jangan sama sekali orang tak pandai tak mimpi, makna gi royak mimpi, kita gi royak ke dia pasal kok lain tak boleh. Ya kita kena ada juga. Makna kata orang yang pandai tak dalam masalah mimpi ni ya ada. Ada ahli dia. Nampak tu tak? Ada ahli dia. Hak tu ilmu suku lah pula. Ilmu yang lain pula pada sini. Baik. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Dengan keterangan. Wari kebaikan. Wari ilmu pengetahuan. Fama ziltum. Fama ziltum makna kana fama ziltum. Yakni senantiasa kamu fi syakkim mimma ja'akum bihi. Senantiasa kamu duduk di dalam keraguan. Ya ka bukan, ini. Mimma ja'akum bihi. Daripada perkara yang bawa datang oleh Nabi Yusuf akan kamu dengannya. Iaitu dengan gapo?
dengan keterangan saat ni. Dengan keterangan yang dibawakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Seolah gapo yang ayat kita sini. Seolah kata fama ziltum fi syakkin ni, senantiasa kamu tu duduk dalam keraguan. Duduk dalam syok, berasa tak harap hati. Berasa tak harap hati kepada siapa? Kepada orang wari kebaikan kita. Hak ni hak teruk. Hak teruk sekali mana kata kita tak boleh nak tahu kata orang hak buat baik kepada kita tadi tu ya sepatut kita buat baik dengan dia. Kita tak nampak situ. Supaya guru buat baik kepada anak murid tak nampak. Supaya orang tua buat baik kepada anak cucu tak nampak. Supaya isteri buat baik pada suami tak nampak. Supaya suami buat baik pada isteri tak nampak. Gitu. Ya ada lagu tu. Kalaulah Yusuf alaihi salam tak royak, maka raja itu tak akan tahu maksud yang mimpi. Teruklah ahli Mesir. Akan jadi kerusakan, kemusnahan dan sebagainya. Akan tetapi fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi. Dok syak situ, dok rasa tak sudah. Dok rasa kata tak harap situ. Dok ragu, jola ke bukan. Ini manusia. Hak Tuhan dak royak ni, berlaku sungguh tak? Kita tak usah kata kok kita tengok. Tengok gapo hak Tuhan royak, apa kita tengok dalam hidup manusia ni ada ke tak sebagai Tuhan royak ni. Dia tak lari ya. Nak lari lagu mana ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuhan tak tahu ke yang dia itu jadikan manusia tabiat macam mana, perangai macam mana, kedudukan macam mana. Dia tahu. Sebab tu dia royak betul. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi. Hingga mana duk jadi syak tu? Duk jadi berasa tak pandai nak terima kasih. Duk jadi berasa kata tak nak percaya mana. Berasa tak harap hati mana. Duk ragu-ragu. Nah, hak ragu hak besar sekali. Yusuf ni mengajak juga manusia kepada ibadat kepada Tuhan hak, kepada tunggal. Keadaan tunggal. Yusuf alaihissalam sebagaimana adalah di dalam penafsiran-penafsiran ini. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dia kata fama ziltum. Abdullah bin Abbas sendiri yang tafsir kata fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi ay min ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Makna kata Yusuf itu mengajak juga manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Nawi hukum supaya Tuhan nak, nawi amal ibadat sebagaimana Tuhan nak, nawi beriman dengan Tuhan. Salah gitu. Syok. Sebab benda berat ke? Bukan benda mudah-mudah. Sebab bukan beriman ni bukan sekadar duduk di mulut. Apabila kita calon kita sebagai orang beriman, Tuhan tak lepas kita. Tak lepas dalam arti lagu mana? Tuhan kena coba. Gonja tengok kata dia kukuh sungguh tak. Kata dia kejak sungguh tak. Seperti mana? Seperti kita koci pitu. Okay? Pitu umur kita nak keluar tu baik ke mana-mana. Kita koci, kamari kita kocok tengok masuk sungguh tak. Gitu. Orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh pasti dia kena coba. Tapi al-imtihan ataupun ibtila hasabi iman al-syakhs al-insan. Mana kata Tuhan nak coba, we patut pandai dengan iman dia. Iman tinggi, coba tinggi. Iman kau gagah, coba kau gagah. Ya gitu. Dan syaitanir rajim ni dia akan meletakkan anggota dia tu tengok keadaan. Orang hak pesing kerah ni ayat wari. Qarin syaitan hak kerah tu. Hak pesing lembut-lembut hak pesing tu. Kerja dia bagi juga. Nampak tu tak? Kerja dia bagi.
Sebab tu Allah Ta'ala royak mentafsirkan ayat yang lain pada tepat tu. Tuhan kata, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Musengka ke manusia aku nak tinggal muwiduk gitu. Royak kata menduk ngaku di mulut mu kata mung tu orang berimeh. Dengan tidak aku tu coba gapo-gapo kepada mung. Dak. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Balas mana? Makna kata Tuhan ni telah coba dah orang belum daripada kita ni hak beriman seperti kita ni. Supaya Tuhan itu nak we tahu kata hak mana kau sungguh beriman dan hak mana kau tak sungguh beriman. Dia tak tahu kalau tak coba. Nak tahu kata orang duduk bawah kita ni, nak turut kita sungguh tak? Cuba tengok. Nak tengok kata anak cucu kita ni, hak kita buat baik ni boleh harap sungguh tak? Cuba tengok. Nampak tak? Ya gitu cara hak hidup pada dunia ni. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Hingga mana? Hatta halakah. Untuk jadi keadaan tak puas hati tu jadi rasa tak bersih hati dia tu. Rasa tak yakin lah. Apabila ada syak ni mana tak yakin. Hingga bila dah jadi gitu tu kaum dia. Hatta idza halak. Hingga mari dengan hatta al-ghayah sehingga apabila meninggal. Halaka di sini bermakna mata sebagaimana kata Muqatil. Mana mati? Binasa sini makna mati. Hingga mati ia Yusuf alaihissalam. Allahu akbar. Ni nak ayat gapo kepada kita ni? Nak ayat terkadang kita buat satu kerja urusan agama sampai ke mati orang tak jadi yakin. Dengan bawa ke hak Nabi Yusuf hari ni. Kau dia tak yakin. Duk dalam keadaan syok. Tuhan pun bagi kami. فَمَا زِلْتُمْ. Senantiasa duk balas tu. Nampak tu tak? Hatta idha halak. Sehingga apabila matinya oleh Yusuf alaihissalam. Meninggal dah. So Allah kata, lah. Orang kita. Ya ada umur. Di kulli ajalin kitab. Dari itu, mana kata ada ajal dia. Ada surat catat siap-siap dah kata bilakah, setara manakah umur dia dan sebagainya. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ. Dia kata pula lepas daripada Yusuf alaihissalam itu meninggal, dia kata. Dia kata di sini yakni kaum puak-puak ahli Mesir, iaitu ahli Mesir tu. Ginilah. Ahli Mesir ni dia tak jahlah tabiat ni dia ada sampai ke sekarang. Dia tak jahlah. Nampak? Dia tak serahkan diri dia mudah-mudah. Tu sifat dia lagu tu. Nah, sifat dia tu lagu tu. Hatta idza halaka qultum, kata kamu, pia kamu di sini. Yakni ahlul Misr. Puak-puak ahli Mesir tu. Puak-puak ahli Mesir tu. Katakan, lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Tidak sama sekali Allah Subhanahu wa taala bangkit pula selepas daripada ba'dihi ay ba'di Yusuf alaihi salam, lepas daripada Nabi Yusuf alaihi salam rasulan. Seolah kata dia tak ada dah dalam cara mikir dia tadi itu, Tuhan nak utuh pula rasul. Ini perkataan dia ni, perkataan mu'minun min ali Fir'aun. Rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Yakni seorang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun kata. Kata ke dia? Kata pada kaum dia. Supaya kita, ke orang baik. Tiba-tiba ada perkelahian. Ada perselisihan, jadi tak nampak, jadi seolah kata silap faham.
Gitu. Pas kita nak kecek lagu mana? Aku royak dah kamu dulu kata jangan buat gini. Salah gitu. Mung dulu pun pernah janji dah dulu kata mu tak sewak lagu ni. Salah terbakit semula. Kalimah bakit ni kita kena faham tak? Kita bakit ni makna kata kita buat baik. Kemudian apabila lepas pada satu fatrah kita bakit. Ni tak molek. Atau tak molek. Ya bakit ni kita tak boleh wiada. Kita buat baik kepada manusia mana-mana, tak sah niat nak bakit ke apa. Kita buat ke buat. Ya bakit ni tak molek. Kita kalau buat baik ke orang, apa kita bakit? Habis kebaikan tu. Tetapi buat apakah bakit di sini ni? Bakit jenis hak tu kok tak? Kerana bakit hak tu ia tak ada gapo-gapo. Cuma ia tak ada buat karuk kita. Ia duk dengan cara seni, cara dia. Cuma kita ni rasa terbaik buat nak orang puji ni nak kita bakit. Dulu. Kita tak ingat ke kita tolong demo gitu gini. Sedangkan dia tu buat baik dengan kita. Duk hubung silatul arham dengan cara molek. Cuma kita kecek lagu tu tak molek. Tapi kalau satu makam mana orang deraka. Supaya apa nama ni? Seolah kata ala Fir'aun ni rajulun mu'minun min ali Fir'aun ni dah royak pada kaum dia. Kerana kaum dia ni jadi nak deraka kepada mana? Nak deraka pada Musa alaihissalam. Lalu dia bakit. Nak ingat semula kata, buat bakar buat kita juga, buat Mesir kita ni. Bukan orang luar. Ni masalah kata anak tepat sendiri kecek. Ya seolah kata ada kekuatan dah. Kita kalau duduk kapung orang tak sedap juga. Bukan anak tepat dah gitu. Walaupun hebat setara mana pun, ya tak sama. Ni anak tepat sendiri. Hak kecek. Tu dia. Baik. Kemudian, kata lagu mana? فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Dah, Rasul tak mari dah. Seolah kata, tak mari dah lah Rasul nak mari buat apa pula. Seolah kata, habis dah harap nak mari Rasul dah. Mari Yusuf cukup. Dia jadi duk PA dulu ni lagi. Ya orang pesen ni ya seolah kata ya tak sedap nak duk dia dalam unek-unek. Nak duk pesen dia tak sah ni makna kata tak kemaju gapo nak duk pesen tula tu. Tu ya ada ke lagu tu. Mari Rasul kena duk taat kepada Rasul nak gini Tuhan nak gini ya tak sah lagu tu. Ya ada ke lagu tu. Bukan tak ada ya ada ke lagu tu. Tak apalah. Kita nak tahu kata apakah tujuan rajulun mu'minun min ali Fir'aun ni nak mengingati. Lepas tu, kemudian ni, lepas bela tu dia katakan kadzalika. Dimakian itulah yakni hakaza. Muqatil kata hakaza. Dimakian inilah yudillullahu. Allah Ta'ala itu menyesat daripada hidayah. Yudillullahu ay anil huda, daripada hidayah. Siapa? Apakah ia kecek kata yudillullah? Kadzalika yudillullah. Sebab royaklah setara mana, tapi kerja kita kena royak. Nak royak kata apabila Tuhan katuk hati dengan sebab ye naklah tu. Tak nampak gapo. Royak supaya tak royak. Nampak tu tak? Royak supaya tak royak. Tapi kerja kita kena royak. Faham tak? Supaya apa? Supaya nak iqamah. Supaya nak mengadakan hujah. Yang nak uji malaikat itu tanda depan Tuhan kata kita buat kerja dah. Tak apa, kita kena buat. Kadzalika yudillullahu. Dimakian itulah Allah Ta'ala itu menyesatkan seorang tadi itu daripada apa nama? Hidayah, pertunjuk. Siapa hak Tuhan menyesat? Sifat lagu mana? Takut kita ni takut masuk duduk dalam sifat ni. Nak jauh kita ngaji hak orang tak beriman ni. Tetapi kita nak jauh kita ni sebagai orang beriman tak sah balah ni. Alah mana? Man huwa musrifun. Mereka yang musrif.
Gapa mana musrif? Makna tak mengasakan akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua cara hak kita hidup ni. Sama ada dalam masalah email kita, hukum kita, ibadat kita, nah, dan cara mikir kita, tak ada duduk dalam garis. Tak ada duduk lagi apa? Tak ada duduk di dalam garis. Ada kunci sama. Kalau buat gapo-gapo, tak ada kerana Tuhan betul-betul. Kerana ibadat gapo-gapo, bukan kerana Tuhan betul-betul. Dalam hati dia pun, tak ada cuci lagi. Seolah kata ada lagi benda-benda yang nak memunahkan keasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana kata, man huwa musrif. Mereka yang bersifat lagu ning, Allah Ta'ala sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, walaupun di atas lidah berkata, seorang beriman di kalangan keluarga Fir'aun, kata, man huwa musrifun. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrif. Demikian itulah Allah Ta'ala menghidayatkan, Allah Ta'ala menyesatkan seorang itu daripada petunjuk mereka yang bersifat dengan sifat tadi. Sebab tu kita jangan buat jadi kita masuk di dalam tu. Murtab, kemudian satu lagi sifat iaitu kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Kalimah murtab ni makna macam mana? Katanya Muqatil, murtab ni kata molek dengan baik, yakni syakun fillahi azza wajal. Syak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syak pada gapo wahai Muqatil? Ai la yuwahhidullah Taala. Makna dia itu tak mengasakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira masalah iman, masalah ibadat, masalah muamalat dan hukum dan sebagainya, tak jadi sah. Orang lagu tu Tuhan tak beri hidayah kepada dia. Bahkan Tuhan mengadakan sebab-sebab nak menjadi sesatkan dia. Sebab apa? Sebab hasil perbuatan hamba tadi itu nak kot tu. Di sana ada perbuatan hati kita. Af'alul qulub, bahasa Arab kata, perbuatan hati. Seumpama riya, seumpama sum'ah, seumpama takabbur, seumpama hasad, seumpama tu, ni panggil af'alul qulub. Ada af'al jawarih, perbuatan luar ni. Halih batu cenduk orang ke, tipu orang ke, buat zalim ke orang ke, sebagainya. Dan amalan ibadah hak keluar tu baik pada kita ni ning. Kita buat tu tak betul pada tempat hak kena buat. Orang so tawah Kaabah yang tawah lain. Orang so sujud rakaat pada Allah Ta'ala yang rakaat sujud pada hak lain. Cakap kita ni nak asal molek Allah Ta'ala. Jangan dia sebut lain daripada perkara-perkara hak Tuhan itu mereka. Kita hanya sebut. Yelah. Panggil perbuatan lidah. Semua tadi itu kita kena cukup. Bukan mudah. Bukan mudah. Akan tetapi kita buat insya-Allah. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Tak ada apa. Tuhan tak ada kehendak nak jadi payah. Payah dalam masalah kita ngaji. Apabila kita gantung dengan Tuhan, mudah betul. Kalau kita nak, kalau kita tak sah, tak sahwat. Kalau kita tak sah, tak sahwat kan. Tak boleh. Tuhan pun royak dalam Quran. Ulama pun mari menetap. Kata hak Tuhan royak ni makna gini. Supaya nak kita faham. Kita tupai alim ulama warasatul anbiya ni untuk kita nak faham. Faham apa? Faham isi kandungnya Tuhan. Bukan makna alim ulama nak heret Tuhan duk balik kanan, nak heret pergi balik kiri. Ajaran Tuhan termaksud duk kanan, heret pergi balik kiri. Itu bukan. Nampak tak tu? Hak ni adalah perkara-perkara yang kita kena faham jadi jelas molek. Itulah penafsiran dengan cara detail insya-Allah taala. Sekadar apa yang kita kemukakan di sini, itulah maksud
makna, pengertian, arti yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada ayat tu. Mana? Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Kemudian ayat yang belakang daripada ni. Hak ning kita sebagai orang beriman kena perhati molek. Kerana tiap-tiap generasi, tiap-tiap bangsa dan bahasa, sifat dia orang hak tak mau nak kepada kebenaran lagu ni. Kita ukur sendiri dah diri kita. Kita tak sahui orang lain ukur. Dan kita pun tak sah lagi ukur orang lah. Kalau kita tak jadi tok qadhi tak sah. Ngajar royak hukum. Menghukum bukan kerja kita. Kerja qadhi, kerja hakim, tak apalah hak tu. Nampak tak tu? Tu. Tapi kita sebagai pendakwah, da'i, mengajak. Kalau ada di tangan kuasa, jadi tok lepas saya kata orang depan lah. Tok bergawa, tok meneh, tok nebet, tok berapa kata gilah. Tok email, tok berapa lagi? Tak apa. Ada kuasa sekadar mana hak kita cekak boleh. Okey, tak ada apa. Tak gitu. Kita gerak dengan tangan ratik pun tak apa. Bukan sekadar dengan mulut lah. Lah mana? Tengok. Ayat ni ayat 35 ni hak kita nak baca dan nak dengar ni. Ya sakut paut rapat lah. Dengan ayat hak yang 34 tu. Rapat lagu mana? Sifat orang PA huduh tu. Hak tak saya terima benar-benar ni. Ya lagu ni lah PA perangai dia. Lah mana? Tengok Tuhan kata. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura maqatan 'indallahi wa 'indallazina amanu. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbi sallim sallim. Ayat 35. Maksud macam mana? Iaitu orang-orang yang membantahkan mengenai maksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bantah mana nak tolak. Nak tolak di sini ya banyak bahagia. Lagi kita tengok dalam masalah tafsir. Ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Ya tak ada ilmu pun. Ya nak tolak ajaran Tuhan dengan sebab tak belaga dengan cara memikir dia. Dan kehendak dia. Nyak tu ya. Tetapi tak ada bukti. Tidak ada keterangan yang sampaikan kepada mereka daripada pihak yang mengakui kata benar tu benar. Tak ada. Besar kebencian dan kemerkaan di sisi hukum, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman. Tuhan apa benci buat kerja lagu tu dan orang yang beriman pun sifat pada asal tak kena juga kepada orang yang membantahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah orang buat kerja umpama tu Allah Taala menterikan hati-hati tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi dia itu bermahraja lela, tidak nak kepada gapo kebenaran. Sifat ya lagu ni. Sifat ya macam ni. Mari kita tengok. Mari kita tengok kata gapo Tuhan ayat dengan cara apa yang diberikan penerangan daripada tafsir alim ulama kita. Dia kata allazina, mereka yang bersifat ni dengan cara umum. Masuk belaka. Tak kira lah. Tu makna kata walaupun
Walaupun hakikat hak sebenar, hak nuk tu alladzina yujadiluna fi ayatillah tadi itu, hak mula-mula sekali hak bersifat lagun ni makna orang tak beriman lah. Mana orang tidak beriman. Tu hak asalnya. Tetapi kita sebagai orang beriman ni, terkadang ya hudahnya jadi juga. Nampak tak? Ya jadi juga. Sebab tu kita kena jaga belakang. Jaga balik hak luar nak masuk, jaga hak balik dalam ni nak tubik. Dia kena jaga belakang. Kena jaga belakang. Katanya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dulu, dia kata, mereka yang menolakkan kebenaran. Tak tolak kebenaran dengan bawa kebatilan. Ambil kebatilan, tolak benar-benar. Bukan ambil benar-benar, tolak kebatilan. Hak tu asal. Tapi ia tak, ia akah. Ia paling. Ambil benar batil, kita tolak benar-benar. Sama tak tu? Tak. Tak serupa. Benar tak kena. Kita buat jadi kena. Sebab panam mulah. Sebab tu terkadang orang nak bawa benar-benar ni, dia kena guna sebenar-benarnya cara. Bukan mana beku cara mikir. Metodologi akal kita ni kena guna untuk nak mempertahankan benar-benar daripada benda kebatilan. Kerana ahlul batil ini, dia pandang mulah. Apa Tuhan buat gitu? Kerana Tuhan nak cuba tengok kita lah mana. Tuhan nak cuba tengok. Bukan mana kata kita ni apabila duduk dalam medan nak mempertahankan benar-benar, gulawe hendak membantukan benda kebatilan tadi itu, dia tak ada cara mikir, tak ada wah mulah, tak. Ada. Supas sini, dia ada ayat. Orang nak kepada makan reba masalah. Hanya cari jalan, nyotukar bahasa, dan hurai dengan sehabis-habis nafas untuk nak ayat kata benda tu boleh. Ada. Nak memperhalalkan darah orang. Nyo cari cara, nyo tukar bahasa, nyo akak semangat sehabis-habis nafas untuk nak ayat tak boleh. Nak ayat kata Arab ni apabila duduk luar negara, daripada negara Islam, kita orang Islam boleh menega, boleh jual, boleh beli. Cari juga cara. Cari juga bahasa. Buat untuk apa? Untuk nak ayat benda tu boleh. Pak kita kalau orang nak bawa Islam hak benar tadi itu tak ada juga cara dan cara metodologi cara mikir akal fikiran yang waras. Rebah. Nampak tak tu? Tu cara dia. Ini sebab ni. Malah mana? Tuhan kata, alladzina yujadiluna fi ayatillah. Mereka yang membantahkan. Jadil di sini mana membantah? Menolak akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai apa nama tu? Hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Nak tolak hukumnya Tuhan. Hukum hakik Tuhan. Undang-undang Tuhan. Kena guna cara mikir. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Hak ni hak sedap ni. Tuhan jamin kata orang nak bantah ayat Tuhan pada hakikat dia tak ada kali sultan. Apa mana sultan? Keterangan. Tak ada. Orang nak mempertahankan perkara yang salah, dia tak ada kali keterangan di tangan dia pada hakikat. Tapi dengan sebab kita ni tak cerah juga hak benar macam mana, situ dah jadi kelabu tu. Dah jadi kelabu, jadi tak nampak, jadi jelas. Situ. Nak buat lagu mana we kata hasilkan furqan?
Apa makna furqan? Perbezaan di antara al-haqqi wal batil. Tak pasti. Pasti kena denggi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, nak heret tak boleh. Nak panggil tak boleh. Nak royak tak boleh. Nak hurai tak boleh. Nak betul tak boleh. Sebab tu ilmu ni penting. Ilmu ni bukan sekadar masalah. Hak kita ni, hak ni kemocok dah. Ilmu sakut paut dengan dunia, sakut paut dengan gapo, serupa ya. Nampak tak? Ini rupa dia. Bighairi sultanin atahum. Nah, dengan ketiadaan sebarang bukti-bukti yang disampaikan kepada mereka. Atahum. Tak ada. Dia tak ada milik gapo. Kalau hak ni enggak mukjizat ada tak di tangan dia Firaun? Tak ada. Ada tak di Namrud? Tak ada. Ada tak di Abu Jahal, Abu Lahab? Tak ada. Tetapi kenapakah para rasul kena peluh, kena letih? Sebab dia ada pembantu. Ahli batil ni dia banyak pembantu dia. Ramai pembantu dia. Ahlul haq sikit sama. Tak ramai. Semenjak daripada dulu sampai ke sekarang, ambil di masa rasul-rasul tu lagi. Tak ramai. Nampak dah tu? Hak mana tu? Hak buat kerja. Ada pun hak pesen kata nak ikut saja, renai, patai kaki tangan, hak tu ada lah. Tapi hak nak buat kerja sungguh tu, tak banyak. Balas mana? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Mari kita tengok sikit. Dhahak yang kata gana. Bighairi sultanin atahum maknanya ai bighairi burhanin, dengan ketiadaan keterangan, tak ada. Keterangan daripada mana? Daripada Tuhan. Pak kita ni nak tahu kata hak ni hak Tuhan. Hantu situ kena berhajat pada ilmu pengetahuan. Dah tu tak nak beza tak boleh. Hak ni hak Tuhan. Hak ni bukan hak Tuhan, nak beza tak boleh. Ada wahyu dua, wahyu Allah Jalla Jalaluh, ada wahyu syaitan. Ada juga wahyu syaitan, ada. Biar raya Tuhan hak raya. Mana? Tuhan kata, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para syaitan, kata ahli tafsir, syaitan ins wal jins, dua-dua masuk. Dia mewahyukan, bisikkan dia tadi itu untuk membantahkan kamu, wahai orang yang bersifat dengan benar-benar. Kena mula-mula iaitu ayat tu turun di atas Nabi kita Muhammad SAW. Bighairi sultanin. Bighairi sultanin, dhahak katakan tabi'in, dhahak. Ai bighairi burhan, dengan ketiadaan agama, keterangan. Muqatil kata bighairi hujjatin, dengan ketiadaan hujjah. Keterangan ni maknanya penjelasan. Ada apa hujah, makna penjelasan serta dalam tu benda yang mematahkan. Apa? Benda yang mematahkan kebenaran, tak ada. Sekadar muzayyafah. Apa makna muzayyafah? Sebagaimana rupa saja. Seperti apa? Seperti wang hak pelesu, duit pelesu tu kan? Rupa yang nampak ke duit, sebenar bukan. Nampak banyak dok gitu. Kita kata hari ni boleh duit banyak. Kena-kena hak muzawwarah. Apa? Kena-kena hak pelesu. Tanabat plom kalau bahasa Sia kata. Benda pelesu. Guna? Tak. Dimakian itulah apa nama? Orang yang hujah bantah akan ajaran Allah, tak ada di sisi dia. Sultanin atahum, tak ada. Tak ada. Atahum katanya, atahum pia yang bawa datang keterangan sana ni sultan tadi itu. Sultan ulama tafsir dua. Dhahak tafsir dengan burhan. Muqatil tafsir dengan hujjah. Dua. Tu kalimah sultan dalam ayat. Hak kata alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin. Atahum, apa makna atahum? Bawa datang. Pia yang bawa datang.
Dhamir di situ duk dalil, iaitu Allah yang bawa datang oleh Allah akan mereka itu. Tuhan tak bantu. Sebab Tuhan janji kata innallaha la yuslihu a'malal mufsidin. Allah Taala tak menyelesai puak-puak tak molek tadi dak. Tuhan tak bantu. Pak kita dak tengok Tuhan beri juga, beri. Bantu lain, beri lain. Bantu ni dengan cara dia beri serta dia redha. Tu mana bantu. Hak dia beri, dia beri. Tetapi dia tak ada bantu. Dia tak redha. Bukan tiap-tiap hak Tuhan beri Tuhan redha, tak. Adakah lagu tu Tok Guru? Ada. Walillahil mathalul a'la. Kita kandak, kandak dak nak beli pisang, tapi redha dah kena tangih, dak. Dia nak redha kena tangih kita. Beringat. Ha tu jelah tu. Mana bukan mana kata tiap-tiap benda kandak, jelah lah Tuhan redha. Tak. Tuhan kandak nak ui kepada mereka itu. Ui. Tapi tak pasti Tuhan redha. Tapi kalau Tuhan bantu, ya. Tuhan bantu. Seperti orang ikhlas molek. Seumpama Sayyidina Bilal. Orang asalnya, orang tak ada mulia. Nah, orang yang dijual belikan oleh orang. Tak ada mulia. Tetapi, Tuhan bantukan dia dengan sebab dia nak benar-benar, lagu mana jadi? Lebih pada kita-kita ni lah lagi. Itu nak ayat kata, apabila Tuhan bantu kita, tak usah buat kerana. Ingat apabila Allah Ta'ala bantukan kita, kita akan dibela, digawa, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa pun di kalangan manusia boleh nak heretkan kita turun. Tak ada. Nak mudaratkan kita, tak boleh. Sebab apa? Dia adalah orang Tuhan. Mana awak lagu mana jadi orang Tuhan? Kena mengaji, tahu. Cara mana kita nak buat, nak tak diri kita, nak calon diri kita menjadi orang Tuhan. Macam mana? Tengok. Nak tak midai mana? Tak pasti jadi Tok Guru belakang, tak. Orang duduk rumah tu, tak apa. Jadi orang Tuhan. Nah, daripada kan tengok orang perempuan, gapo tu, daripada kaum ibu bapa kita tu, orang tu ada. Bukan mana kata hang kena duduk atas meja belakang. Tak, bukanlah tu. Sahabat Nabi beberapa kerja bukan duk mengajar sekarang. Nampak tu tak? Tetapi cara dia. Baik. Lepas pada tu atahum, Allah Ta'ala bantukan mereka. Tak ada, Tuhan tak bantu. Selepas daripada tu katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ni, Tuhan katakan kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Allah. Balah mana? Kemerkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kabura ni makna kata besar. Maqtan makna benci. Kemerkaan Tuhan. Besarnya kemerkaan Tuhan, bencinya Tuhan benci. Nah, Tuhan tak kena. Tu. Di sisi Allah Ta'ala Tuhan tak kena. Apabila Tuhan tak kena, balah mana nak jadi? Mana perkara tadi itu, tak lah. Jadi tak molek. Kalau kita boleh pun, dia tak sesuai dengan kita. Supaya kita, kalau kita kata, nak misal ni. Kita nak gapo daripada orang lepas kita. Kita rasa kan? Kita orang mulia. Orang yang ada muka dalam masyarakat, tapi kita nak dia mau lepas kita gitu. Masa kan? Gitu dah. Nak sangat baik. Salah gitu. Tapi Tuhan tak reda. Tuhan marah buat lagu ni. Tuhan murka, sangat-sangat murka. Katanya Muqatil asbabin nuzul, sebab boleh turunkan ayat kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu ni. Sebab turun ayat ni iaitu turun kepada orang yang mengejekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Quraisy. Ya dah. Oi, Muhammad duk baca ayat Quran. Kalau aku kandak, aku boleh buat hari banyak pada dia buat hari lagi. Kecek mengejek. Kecek biasa kissing gitu. Ini tabiat bagi orang Quraisy dan orang jijak lakak Quraisy yang gitu.
untuk nak heretkan, nak mematikan, memadamkan apa? Semangat pendakwah. Mari wak mengajak, wak mengajuk, wak pesing sena-sena. Jelah tu. Mari mana ni? Mari sini. Perbuatan lagu tu menimbulkan akhir sekali Tuhan kata gini. Kau dulu tak sesuai ni. Hak ning sesuai. Ya selapih ke selapih. Dia kecil dulu. Hak biasa tak juh ni haluh dulu haluh. Kan mana kau dah besar lagi. Ya gitu lah. Tak itu. Orang kita mula rokok daun dulu. Apa dah tu? Rokok kertas. Lepas dah tu, ada belakang. Naik ke atas tu. Akhir sekali dia tak pakai orang. Gitu dah. Ni. Ayat hak tu ada ayat. Lepas daripada tu. Katakan. Kabura maqtan indallahi. Di sisi Allah Ta'ala. Suhai benci orang buat lagu ni. Tahu nah, hei orang Islam, hei saudara yang dikasihi, kita membantahkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dengan akal, sama ada dengan gapo pun kita katalah, terutama dengan akal. Itu adalah perbuatan yang Tuhan benci kita. Kena tak Tuhan benci kita? Suka ada orang benci kepada kita? Orang fitrah amalat dia tak suka orang benci dia. Cuba kita tengok. Kalau orang dalam keluarga sendiri benci. Orang berasa nak cari cara nak buat lagu mana nak baik cepat-cepat. Ya gitu. Manusia kita dia tak sewa orang benci dia. Malaikat dia tak ada salah gapo supaya Quraisy dak benci ke Nabi. Nabi tak ada salah gapo sekadar nak dakwah. Supaya Firaun dak benci pada Nabi Musa. Sekadar Musa tu nak ayat Tuhan tu bukan mung bahkan Allah. Hak tu lain. Hak tu lain. Nampak dah tu? Hak kita dah kecek ni, mana kata kita ni apabila orang benci kita pada tabiat asal, kita tak kena. Ni biar yang benci. Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci. Benci sebab apa? Sebab kita itu bantahkan ayat Tuhan, hukum Tuhan dengan ketiadaan keterangan daripada dia. Kita kata, Tuhan tak ada nak lah ni, Tuhan nak gini. Keterangan tak ada. Tuhan benci buatlah tu. Tuhan benci. Tuhan royak gini. Kita kata, tak. Tuhan tak ada khandak gini. Tuhan khandak gini. Mana keterangan daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Tuhan benci buatlah ni. Tuhan tak kena. Sebab tu tak selamat orang buat lagu tu. Kita tinggi langit mana apa kalau kita sikat lagu ni? Turun bawah. Sebab apa? Tuhan merka atas kita. Tuhan benci. Orang kalau Tuhan kasih, dengan sebab pendirian dia juga. Pendirian dia tu. Kalau bahasa saya panggil cut yeun dia tu. Tuhan kasih. Dia tak ada nak bantah ayat Tuhan. Tapi lah, gitu-gitu ya dia. Tapi ayat Tuhan, dia pokpong, dia jaga, dia bantu. Tak apa. Dan Tuhan kata, wa indal ladzina amanu. Dan di sisi orang beriman pun, demikian itu juga. Di sisi orang yang beriman pun gitu juga. Nampak tu tak? Di sisi orang beriman pun balas ni juga. Makna kata tak kena kepada orang yang bantah ayat Tuhan ni. Tuhan katakan ni hadiah, kita kata kiri, Tuhan kata gini, depan, kita kata belakang, Tuhan kata atas, kita kata bawah. Dia tak boleh lah tu. Itu panggil bantah ayat Tuhan. Dah tu Tuhan kata zalim tak boleh. Kita kata tak apa, dia ni orang pesing sepatut kita kena zalim ke dia. Jelah belakang. Orang kita je pelik satu perkara. Hak ulama tafsir duk royak dengan cara luah-luah yang kita nak buat kesimpulan. Dia nak buat kesalahan, tetapi dia nak beri Tuhan tu turut dia. Situlah tempat dia nak pergi beki ajaran tu. Ni mana kata alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atau mari nak beki ajaran. Kalau mu nak buat pasal mu nak dok pasal jadi nak pe hudah cara mu, tak apa salah sih. Ha ni dak mari nak beki.
Tak say pakai tutup aurat. Hendak beki ayat Quran. Ayat hak Tuhan tu, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Maksud gini. Ini ada berlaku sama kita. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan dan sebagainya ayat. Kita nak minum, nak menega, nak berapa? Ini nak ubah tu. Ajalah. Ini perkara yang jadi kita kena sempat deh. Seolah kata kalau kita nak hudah cara kita, ya, akan tetapi hak tak leh ni bantah ayat Tuhan. Sebab tu ulama dia kata orang yang hudah dan dia itu tak berjuru lebih baik daripada orang yang mari dak bantah ayat Tuhan dan ubah isi kandungan hukum Tuhan. Hak tu berat lagi. Hak apa? Kerana hak ni mana beki. Sebab tu Tuhan sangat bersangat temarah atas dia tu. Dan di sisi orang beriman pun balas tu juga. Sebab itulah di sini ulama kita duk royak kepada kita supaya nawi kita itu jauhkan diri daripadanya. Kadzalika. Ini senantiasa perkara hak rajulun mu'minun min ali fir'aun lagi lah duk kata. Di makian inilah yatba'ullahu. Di makian mana tu? Kadzalika. Kadzalika mana? Yakni hak ya alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Klik situ. Kadzalika yatba'ullahu. Allah Ta'ala katuk hati. Ala kulli qalbin. Di atas tiap-tiap hati. Mutakabbirin. Yang takabbur. Tuhan mensifatkan orang mari nak ubah ajaran Tuhan. Orang ni orang takabbur. Kita kata takabbur lagu mana nampak ya jalan jijak semut pun tak nampak kita. Kecek beralu, huraya Allah halusi, gitu dan gini. Tuhan kata orang sifat lagu tu walaupun rupa balas tu pun Tuhan tutupkan hati dan orang ni orang takabbur. Jangan kita. Sebab tu jangan kita buat mudah dengan masalah ajaran ni tak boleh. Nampak tu tak? Nampak warok, nampak tunduk, nampak senyap, nampak dia, nampak sejuk. Tapi kerja dia, Tuhan kandak gini ni, ya pandai, bijak pandai. Bukan makna kata orang biasa tak pandai baca Quran lah. Pandai bahasa Arab, pandai kawaid tu kawaid ni. Untuk apa? Nak yujadil fi ayatillah. Ini tak boleh. Cara umum masuk habis tu walaupun ayat ni khusus kepada puak turun tu pada puak mustahzi. Orang yang ejek-ejek main daripada kalangan Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kata muqatil. Pada asal tu. Tu. Baik. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi. Gapo makna yatba'u? Makna Tuhan khitamkan. Dengan gapo? Dengan kekufuran, bil kufr. Kata muqatil makna bil kufr, dengan kekufuran. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Hati kalau jadi gini kau tak nampak gapo dah. Supaya cuming mata, spek mata kita tu berdebu tu kalau kita tak sapuh tu tak nampak gapo. Walaupun harga mahal setara mana pun tak nampak gapo. Tak nampak gapo. Ini penting kita kena tahu cara. Kalau kita sapuh tak kena lagu, cumi mata spek kita tu, dia bergurih. Apabila bergurihnya tak boleh nak guna juga. Jadi tak boleh nak pakai. Hati manusia pun seperti tu. Hati manusia lebih halusi daripada tu lagi. Lepas tu saya kata, yatba'ullah. Yakhtim. Allah Ta'ala khitamkan. Tutup. Bil kufr. Dengan kekufuran. Ala kulli qalbi mutakabbirin. Di atas tiap-tiap hati yang takabbur. Mutakabbirin. Jabbar. Yakni.
Katanya alim ulama kita di sini iaitu muqatil, mutakabbir mana qattal. Suka tumpah darah orang. Apabila habis hujah, tak kuasa, tu hukum bunuh. Nah, alhamdulillah Pak. Orang kita ni tak sampai sini lagi lah. Tapi kalau sampai sini enggak, berat. Ini apa panggil sifat hak mana ni? Sifat mula-mula kena di atas Firaun. Sifat mula-mula kena kepada Firaun. Qattal di sini katanya yakni Firaun. Takabbar an ibadatillah. Dia takabbur di atas gapo? Di atas nak ibadat, nak tunduk dia kepada Allah. Sedangkan dia tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia tahu. Kata Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu Tuhan. Ya bukan Tuhan. Tapi kabur. Tak setunduk balalah mana pun. Aku panah ni. Aku boleh pergi dah. Tepat orang ramai ni Firaun kata. Rakyat aku pun banyak. Orang hak pengikut aku pun ramai. Aku nak turut buat apa musuh? Ada apa? Ni seolah kata masa Allah nak jaga makhluk pinggir ni. Firaun je nak jaga makhluk pinggir dia ni. Cara cari makan dia ni. Dia takut Musa tu mari bubuk tempat cari makan dia. Sebab tu dia pegang kejap. Itu dia. Lagi kita akan tengok nasihat tak habis lagi ni. Nasihat tak habis lagi. Ni. Nasihat daripada rajulun mu'minun min ali Fir'aun tak habis lagi. Tak lepas pegang kejap. Allah. Kita jangan buat jadi lagu tu. Sebab saya ayat dah kata, ulama dia kata, imlik minad dunya kama syi'ta wa satakhruj minha kama ji'ta. Miliklah nak milik gapo pun daripada dunia, pegai habis. Selagi mu akan keluar tubik daripada dunia kepada alam barzakh, mu lepas habis daripada tanganmu. Tak ada gapo sekarang. Sebab tu kita ingat molek. Hak nak pergi dengan kita, hak benar, hak sungguh, gapo? Iman kita, amalan ibadat kita yang soleh betul dengan hukum syarak. Hak molek. Hak tu yang jadi manfaat bagi diri kita dan dia akan jadi teman bagi kita. Nampak bagi orang nampak, tak nampak bagi orang tak nampak, benda tu benar. Khalas. Tak nak kecek jadi panjang. Baik. Kalimah jabbar. Mana-mana saat ni? Qattal. Suka bunuh orang. Nah. Mutakabbir. Mana-mana? Takabbur daripada nak mengaku kata Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Mengaku kata Allah Ta'ala tu Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Yakni mengasarkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia. Nampak tu tak? Setengah ulama ya tafsir dengan ayat pula dia kata in turidu illa an takuna jabbaran. Mung ni suka nak ke apa? Ayat ni qattalan. Jabbar bermakna qattal. Makna kata suka bunuh orang. Orang suka bunuh orang ni orang lemah. Apa kata lemah? Kerana dia tak ada otak. Tidak ada hujah. Nak mari mana hujah tu herayat dah. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairu sultanin atahum. Itu je lah. Akhir natijah, apabila nak lawan hujah tak leh, nak bunuh. Itu memang orang lemah. Allahu Akbar. Pala ayat dengan akhir ayat natijah tu baik kena. Berperhati tengok Allah betul molek tu herayat. Tak betul lagu mana tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah dengar ni kalamu man, kalam pia, kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kalam Jibril walaupun kalam Nabi Muhammad. Tak. Kalam Allahu Jalla Jalaluh. Dan akan hilang daripada mushaf hak kita dah baca ni, tak tinggal walaupun satu huruf. Apabila hari kiamat dekat nak datang, Tuhan tarik kelip habisnya. Kerana kalam dia. Itu adalah beberapa perkara-perkara yang dinyatakan di dalam syariat kita. Nampak tu tak? Ni perkara yang nak kita tahu. Baik.
Itu ayat yang ke-35 daripada surah Ghafir. Masa ada lagi sedikit, insya-Allah taala kita ambil satu ayat lagi. Nah, satu ayat lagi insya-Allah. Tetapi ayat yang ke-35 30 ni ia sakut paut dengan ayat yang ke-37. Nah, 37 ya ayat yang rapat situ. Nah, tak apalah, kita mari tengok sikit. Allah Subhanahu wa taala royak lagi kepada kita, kata setelah daripada Firaun ini kalah dah hujah dengan seorang daripada keluarga dia yang mengajakkan dia patuh kepada Allah sebagai Tuhan bagi Musa dan patuh kepada Musa. Allah. Kalau bahasa saya kata pekat loy. Seolah kata tak ada boleh nak ambil jalan sikit pun nak memenangkan di atas hujah hak al-fir rajulun mukminun ni tak boleh. Lalu dengan sebab takabur dia tadi, sifat takabur. Sebab tu apabila takabur mari, ia tak berhenti. Mari benar-benar apa yang lakah. Ini sebab tu heboh dalam api neraka tu orang takabur. Ia lakah benar-benar. Takabur ni mana? Tolak benar-benar. Bukan makna kata takabur ni nanti hendak akik dada semata tu, bukan. Kenapa ada tu? Tolak benar-benar tu inti. Bataral haq. Tolak benar-benar. Tak seterima benar-benar. Lakah benar-benar. Firaun. Saya katakan nak tengok. Setelah daripada isbat dah, menyata dah kata Musa ni rasul sungguh. Allah Ta'ala yang utuh mari sungguh. Lalu Firaun ini dengar di telinga kata Musa AS, royak kata Tuhan aku ada. Dia nak tengok Tuhan, nak jumpa dengan Tuhan. Dia nak jumpa dengan Tuhan supaya nak bantah Tuhan Musa. Supaya nak bantahkan Tuhan Musa. Semua akidah orang Islam kita semenjak daripada dulu yang ada dalam kitab mana-mana pohon Tuhan hantar mari daripada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad pegangnya Allah Taala itu tertinggi di atas segala makhluk. Tak ada lain pada ni. Tak kira nabi mana-mana, rasul mana-mana belah tu. Tertinggi pangkat dia, zat dia, kekuasaan dia, kemegahan dia. Pak perkara tertinggi belakang. Tu dah. Hani nak kita faham. Dan wahyu itu turun daripadanya. Turun daripada mana? Turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan naik balik bombing ni, tumbuh. Itu panggil tumbuh. Turun daripada atas kepada bawah. Apabila tadi itu dengar Musa royak kata Allah Ta'ala ni tertinggi dengan zat dia di atas segala makhluk tu, Firaun bahasa tak nak terima benar-benar. Tu jadi itu masalah. Apabila tak terima benar-benar, dia kata gini. Dia kata gana? Dia kata, ni perkataan Firaun. Nak engkar kebenaran yang Musa itu khabar kepada dia. Nak tolak pahami Musa dan ajaran Musa dengan ini perkataan. Katakan ayat 30 ni. Tuhan kata wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. الله أكبر. Berat ni. Allah kata contoh orang nak lawan benar-benar sungguh. Bukan nak lawan main-main. Hak ni nak lawan sungguh. Nak akak kekuasaan dia tu nak lawan benar-benar. Tengok jadilah mana.
Ia kata telah berkata, maksud telah berkata Firaun kepada Haman. Kepada mana? Kepada Haman. Haman ni mana anak tangan dia? Berkata Firaun kepada Haman, binalah untuk aku sebuah bangunan yang tinggi. Buat tangga yang tinggi ataupun rumah yang tinggi. Semoga aku sampai jalan. Semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujukan. Mudah-mudahan aku boleh naik. Nak pergi jumpa dengan Tuhan hak Musa duk royak kata ada. Atas pada segala makhluk ni aku nak naik. Tu salah kita. Ya Allah. Nah, masalah ni apa yang dikata oleh Allah Ta'ala ni benar. Dia tak boleh nak lari ya. Nampak tu tak? Nak pergi jumpa dengan Tuhan. Tengok. Dia nak lawan Tuhan lepas setara tu. Musa ayat kata, Anna Rabbi fis sama'. Sesungguhnya Tuhan aku ni, ada dia itu fis sama'. Apa makna fis sama' di sisi kalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi dan kata Rasul-Rasul. Ingat molekna fis sama' hak dalam ulama hak kita duk jalan ini ulama salafus salih dan jalan ni hak salaf bukan mana duk dalam langit gini. Hak tu bukan. Nampak tu tak? Kalau duk gitu fahamnya salah. Betul kalau dia mau kata dak bukan Tuhan dalam langit. Betul. Fis sama' bermakna fil ulu. Ada pada ketinggian. Nampak tu tak? Ada pada ketinggian. Bukan makna kata ada dalam langit. Bahkan ada atas pada sekalian langit ni. Tu tak? Ni pegangi para rasul. Pegangi para rasul yang Tuhan menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Bukan kata kita duk pergi ambil ke mana tu bukan. Hak Tuhan royak sendiri dalam Quran. Macam mana? Kita mari tengok sedikit. Di dalam pengertian yang nak diberikan oleh alim ulama kita ambil dia sore dua sini. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarha, katanya Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair tokoh ulama ittabi'in ahli tafsir. Ia kata ganu? Ia kata ya Haman, wahai Haman, Haman ni nama orang, ibni li sarha. Binalah kepada aku ni gapo nama? Tempat yang tinggi, sebuah bangunan yang tinggi. Bina. Bangun ni hak tinggi tadi tu, tolong bina sikit. Tolong bina jadi tangga naik. Tu gitu hak kata. Bina itu daripada mana? Minat tin. Daripada mana? Daripada tanah liat. Kalau bahasa tempat kita ke bata lah. Bata hak kuning tu. Daripada tanah liat tu, hak kita ada buat umuh kita tu lah. Sampai sekarang kalau kita pergi di negara Mesir, dok tengok boleh. Bata tu orang dok buat dan dok guna buat umuh. Tempat kita pun ada kan. Tak nanti kena pergi Mesir. Tapi nak ayat kata, hak asal gitu. Tapi bukan haluh-haluh gitu lah. Besar-besar lah supaya kita pergi di ahram, di piramid kalau sesia kan dah. Di ahram tadi itu batu, besar-besar perut gajah tu, gitulah. Suruh bina. Ibni li sarhal. Suruh bina. Baik. Gitu juga katanya Qatadah, orang awal-awal bina dengan rupa lagu tu sebagai tangga nak naik tinggi tu daripada ni. Suruh daripada Fir'aun ni lah. Tu. Sebagai mahkota dia tadi itu sebagai bangunan yang tinggi tu. Tu. Nampak tu dah? Tu makna nak kita faham. Buat apa tu? Tengok. La'alli asbabas samawat. Apa nama? Tuhan kata asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba.
iaitu tangga tadi nak naik kepada pintu langit ni. Langit ni ada pintu supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku percaya kata Musa itu seseorang pendusta. Hak rakyat kata, Musa pergi rakyat kata Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk. Fir'aun bakit bahaung. Sebab tu dia suruh buatkan bina air tadi itu untuk aku nak pergi jumpa dengan Musa, Tuhan Musa sendiri. Dia buat sungguh. Nah, dia buat sungguh. Baik. Itulah sedikit daripada pengertian hak malam ni yang kita nak akan sambung pula. Kalau kita nak pergi itu panjang sikitlah. Ya syarah tu masa kita tengok sesuai dah dengan masa. Kita berhenti sini dulu, kita tarik balik insya-Allah asbabas samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Pada perjumpaan kita yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim sebagai panduman hidup di dalam hidupan kita. Dan kita pohon kepada Allahu Jalla Jalaluh di dalam majlis penafsiran Al-Quran yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan kita sekalian daripada bala petaka dan angkatkan bala petaka itu tubik daripada negara kita dan seluruh negara orang Islam kita dengan cara cepat mungkin. Sama-sama kita sebab pengajian kita kepada orang yang berkenaan. Dan jangan lupa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu setengah di atas setengah pengajian kita. Mudah-mudahan kita itu dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita bantu dengan tenaga kita, penyokong kita, harta benda kita dan apa-apa hak Tuhan kemudahan bagi kita. Itulah sedikit daripada pengingatan pada akhir majlis ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.